Assalamualaikum dan halo geng. Salam satu bikers. Selamat datang ke channel Makan, Motor dan Touring Noah TV ya. Nama aku Noah Hashim. Channel ni adalah macam tajuk dia juga, makan. Kita jalan-jalan satu Malaysia, cari makan sedap-sedap, cari restoran yang bagus-bagus dengan menaiki jentera motor. So masuk kata kita sembang sikit lah pasal motor, tips-tips membeli pengguna untuk abang-abang yang baru nak berkecelimpung dalam dunia pemotoran di luar sana. Okay. Dan motor yang kita nak sembang ni bukan sebarang jenis motor, adalah motor touring, bukan touring. So channel ni bukan bersifat untuk motor kelajuan, lumba dan sebagainya. Hanya menggunakan motor ni sebagai riadah, terapi, rekreasi. Untuk tiap-tiap hujung minggu kita ride dengan kawan-kawan supaya release tension. Oh, mamak roti sedap, lagi nak order roti. Jadi channel aku juga, channel ni juga tujuan dia adalah untuk menambah bilangan-bilangan bikers di dalam Malaysia, khususnya touring, supaya kita memperbanyakkan lagi lah bikers. Dan aku tahu abang-abang yang di luar sana yang masih lagi teragak-agak, teragu-ragu nak beli, berbaloi ke tak beli touring ni, subscribe channel aku, Makan, Motor dan Touring. Kita berkenal dengan motor secara sedikit demi sedikit. Dan untuk yang otai-otai dah lama naik tu, mungkin channel ni untuk orang yang baru, jadi mungkin boleh refresh a bit lah your mind about motorcycle and bring back the triumph and glory of the bikers in Malaysia. So subscribe channel. Apapun cerita tak guna motor bentar lagi, jom kita pergi beli motor. Ciao. Baiklah, sekarang kita dah sampai ke kedai motor. Aku rasa pada tahu syarikat apa ni, Binelli. Jenama Binelli yang aku pilih untuk makan, motor dan touring. Tapi sebelum tu aku ada tips sikit untuk abang-abang yang nak beli motor. Tips yang pertama adalah niat. Kenapa kita beli motor? Adakah kita beli untuk pergi kerja, commute, pulang alik, pergi kerja, ataupun adakah untuk riadah, touring, rekreasi, adakah untuk kita berlumba dalam track ataupun main corner ring asah lutut. Bagi aku adalah aku nak beli motor ni sebab aku nak pergi kerja, commute ulang alik pergi kerja juga, dan juga untuk touring hujung minggu dengan kawan-kawan lah. Itu yang pertama, niat. Yang kedua adalah kemampuan. Kita mesti beli, jangan belajar berlebihan, mampu beli, mampu maintain dan mampu pakai. Dan perbelanjaan, pembahagian duit mestilah bijak. Dan yang nombor 3 adalah prestasi jenama motor itu sendiri. Pada mulanya aku nak beli Binelli ni pun agak ragu-ragu, skeptikal sebab dia daripada China. Tapi aku tengok jenama ni makin lama koi mantap. Koi bagus, makin lama makin bagus. Dan dia masih lagi didesain di Itali dan mass produce in China by QJ Moto. Pasal itu dia punya harga agak economical. Dan syarikat yang membawa Binelli ini masuk adalah syarikat yang agak kukuh, iaitu M-Force Bike. Syarikat yang sama membawa SYM, Kiwi dan juga W Moto. Dan masuk kereta adalah spare part dia, ada spare part, senang juga dapat spare part. Dan motor yang aku pilih untuk channel Makan, Motor dan Touring adalah TRK 502X, motor touring yang kelas dan berkuasa sederhana. Okey. Ya, ini dia motor yang baru kita ambil tadi ya. Binelli TRK 502. Yang ni version X. Dia ada dua versi, X dengan TRK 502 standard. So nanti kita ceritakanlah perbezaan di antara X dengan standard. Tapi sebelum tu aku nak share sikit lah tips-tips untuk abang-abang yang di luar sana yang nak berkecelimpung dalam dunia pemotoran, touring, bike dan rekreasi ni. So yang seperti yang dikatakan tadi, niat kita. So niat kita dah tahu lah yang tadi touring. Yang kedua adalah kemampuan kita nak maintain, kemampuan kita beli satu, maintain, dan juga prestasi jenama. Okay, selain daripada itu, design motor ni pun adalah penting. Kalau boleh motor yang kita beli itu design dia tak jemu mata kita memandang. Masuk kata dalam motor ni pun aku usah dalam 8 bulan
9 bulan lebih kurang macam tu lah. Dalam CCTV panggil CCTV, tengok tiap-tiap hari tengok tak jemu. Kuih lama kuih tengok kuih cantik. So itu adalah penting. Kalau yang lain tu kadang-kadang kita tengok makin lama makin jemu, tu yang nak jual. Okey. Design itu nombor satu lah. Setiap mata berbeza lah, subjektif lah. Yang kedua adalah bunyi dia. Ini pun subjektif lah. Kalau boleh bunyi tu mestilah mendapati kita rasa kita kepuasan bila kita ride tu. So maksud kata bunyi bagi aku ni bagi aku. Kalau boleh bunyi tu kalau pula throttle tu keluar bau macam tu, keluar bau rimah. Dengar motor tu? Maksud kata bunyi dia garau, sedap. Taklah bising tapi dia garau. Tu masing-masing punya cita rasa. Okey, yang ketiga adalah geometri ataupun kita panggil ergonomik. Ergonomi itu adalah geometri badan kita adakah bersesuaian dengan motor, geometri design motor tu. So, jom kita tengok geometri yang pertama kita nak tengok adalah dia punya 3 titik di dalam motorcycle touring atau mana-mana motorcycle pun ada 3 titik. Titik yang pertama adalah footrest nombor ni, tempat hangpa letak kaki. Kedua adalah handle yang hangpa pegang ni. Dan yang ketiga adalah seat. So 3 titik ini membentuk 3 segi. So dalam touring posture badan tulang kita mesti straight lah, lagi selesa, dengan tangan mesti relax. Sebenarnya TRK 502 ni titik dia ke bawah sikit. Okay, ke bawah sikit aku dah modify sikit, dia naik atas macam tu lah. So dia lagi selesa sebab touring ni kita nak bawa jauh. Okey. Itu geometri penting. Dan juga dia punya seat height lah. Seat height ni 84. Okey, 84 cm. So 84 cm, aku punya ketinggian 178, tapi kita tak ukur pakai ketinggian. Kita ukur pakai insim. Insim panjang titik di celah kangkang kita ni dengan titik yang kita pijak bumi, kan? Itu adalah insim. Dan juga lebar cushion ni. Cushion yang lebar ni, kalau dia lebar lagi tak sampai lah kan. So kalau macam ni, boleh je. Kalau dah sampai jengket macam tu, dah kira okey sebenarnya. Sebab dia boleh, bila berhenti tu kita boleh menyesok macam tu lah kan. Itu adalah dia punya seat height. Okey, selain daripada itu geometri motor ni aku tengok wheelbase dia agak panjang, 1525 mm. So wheelbase yang panjang ni, lagi panjang wheelbase apabila kita laju dekat atas highway, lagi dia stabil. Tetapi terlampau panjang sangat wheelbase, dia akan menyebabkan susah kita nak cornering. Pening kepala nak corner. Maksud kata dia tak nimble, dia tak responsif dengan kita punya input cornering. Okey, di dalam wheelbase ni tadi kan, apa menyebabkan dia panjang? Sama ada swing arm yang belakang tu panjang ataupun sudut depan yang panjang. Sudut depan tu adalah sudut di antara garis tengah tayar dengan garis yang selari dengan triple clamp kita punya tengah tu. Triple clamp di bahagian tengah tu, dia punya selari, dia punya sudut tu kita panggil rake angle ataupun caster angle. Lagi besar sudut ni, okay, lagi panjang sudut di hadapannya ataupun jarak di hadapannya yang kita panggil trail length, jarak trail. So lagi panjang trail, lagi besar sudut ni lah. So maksud kata macam American Chopper tu besar dia punya angle tu. So lagi stabil dan susah nak corner. So lagi kecil angle dia, lagi kecil trail dia, lagi tak berapa stabil tapi senang corner. Tapi kalau terlampau kecil sangat tu bahaya, dia boleh menyebabkan wobble. Wobble. Ada beberapa motor yang kita komen nanti dulu dia wobble waktu dia laju. Laju ni 160 ke atas lah. So itu adalah geometri bahagian depan. So untuk motor ni aku suka sebab dia punya rake angle 25 hingga 26 macam tu lah. Dia punya trail panjang ni 95 mm 95 mm. Maksud kata okey, wheelbase pun panjang, nimble, sweep, boleh sweep lah juga sikit-sikit. Okey, yang lain yang kita tengok adalah berat dia. Berat dia dry weight. Dry weight dia 213. So agak berat lah. 213 dry weight tu maksudnya tanpa minyak, tanpa petrol, tanpa liquid. Itu namanya dry weight. Maksud kata kita beli nasi itu kuah asing. Dan berat dia curb weight. Curb weight tu berat apabila dia buat operasi lah, sekali dengan petrol apa semua, lebih kurang dalam 235 kg. Okay, so banyak orang mempertikaikan lah berat motor ni macam mana nak handle.
Tapi sebenarnya lagi panjang wheelbase macam aku cakap tadi tu, lagi dan campur dengan berat dia, lagi stabil kalau kita laju. So berat ni sebenarnya menjadi satu advantage untuk setengah orang dan disadvantage untuk berlainan orang. So subjective matter lah berat ni. Okey, yang lain aku nak cerita pasal motor ni adalah tank ya, minyak tank dia. Dan minyak tank dia adalah 20 liter, 3 liter reserve. Okey. So 20 liter ni factory claim boleh pi sejauh lebih kurang 500 lebih kilometer, 500 lebih kilometer. Tapi bergantung kepada cara kita bawa, pembawakan kita. Tapi ni factory claim, dia test dalam lab, ujian lab dia tu. So pembawakan kita di luar adalah lain. So factory claim lebih kurang dalam 33 km per liter. 33 km per liter. Tapi respon yang dapat daripada pengguna lebih kurang dalam 23 km saja per liter. So inilah saya punya first komen mengapa aku beli motor ni. So abang-abang yang di luar sana, jangan lupa share, like dan subscribe video Makan Motor dan Touring. Makan Motor dan Touring. So lah ni dah berbuih dah mulut aku. Kita sembang kari pula, sembang makan pula. Okay, jom. Okey, kita dah sampai dah Seri Gombak Curry House. Dan yang ni tempat parking dia. Parking dia aku tak cadang konvoi ramai-ramai lah, sebab macam limited dan tempat ni agak sempit. Kalau nak ride dalam 2-3 motor, 2-3 orang member ni kira okey. Yang ni di bahagian luar dia, itu masuk, dekorasi dia agak cantik dan ada poster-poster menu. Yang di dalam berhawa dingin, luar tidak berhawa dingin. Jom tengok menu dia. Individu pun ada, okey, agak berpatutan. Kampung rice, ada set pun ada, chicken rice. Oh, western pun ada, grill lamb chop. Yang ni menu utama dia, masakan hidang lauk. Tengok tu, otak-otak yang besar, sambal petai, ayam goreng, Allah besar, udang, ketam. Siap lah duit. Asam. Ni menu utama dia. Dia punya ni kari speciality of the house, curry ikan, macam-macam ikan boleh pilih. Yang tu, yang dalam pinggan tu yang dah di book ataupun dah harga. Restoran ni daripada tahun 1988. Dulu tok dia punya, lepas tu anak dia lah ni cucu dia. Maksud kata resepi ni turun temurun lah noh. Alright. Ni dia sampai dah ikan. Kari kepala ikan, aku ada ikan jenahak. Ikan jenahak kita boleh pilih pelbagai jenis ikan. Dan ayam pandan, bayam. Okey, kari dia agak unik. Dia rasa dia apa kena mai try. Rasa dia agak macam kenyonyaan sikit, tak macam kari-kari di tempat yang lain. Mesti datang try. Dan kerana keunikan dia, aku bagi 5 star untuk kari dia. Okey, jom kita tengok atas. Atas ni boleh buat function. Buat masa sekarang tidak boleh lintas negeri, so dia buat tutup bahagian atas ni. So boleh buat dalam 80 orang function. 80 orang boleh buat. Dan pelbagai facility ada, juga aircon. Dan kalau kita tengok ada surau, disediakan surau untuk Muslim menunaikan sembahyang, solat. So boleh buat iftar. Dan ada meeting room atau bilik VIP. Dan pelbagai facility. Dan bolehlah datang berkunjung bila boleh lintas negeri nanti. So jangan lupa subscribe channel Makan Motor dan Touring. Nanti dah boleh lintas negeri, aku buat review lagi di tempat-tempat yang lain yang lagi menarik. Buat masa ni, terima kasih kerana menonton. Subscribe, share Makan Motor dan Touring.